الجنة ونعيمها سعد ويسل. Tak boleh lah. Apa tu bro? What is that? Kira macam apa Ustaz dia Seruan macam permulaan kasidah sekarang ada Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liwal. Berjanji. Ya, berjanji. Baik, podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Ibadah kurban 3 dalam 1. Kurban waqaf sadaqah. Aywa. Dana anda akan disalurkan untuk ibadah kurban waqaf madrasah makanan yang memerlukan di Singapura. Sayang suara sedap kurniaan Allah ni. Sahih Bukhari mengatakan antara amalan yang terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin. Baik kan? Dan boleh memerlukan. Ustaz dah kenal Din lama ni. Dulu dia macam ni Ustaz. Ustaz mana boleh berbual dulu. Din lagi Din. Sedap aku nak dengar. Sedap macam aku. Okay. Aku macam Ketikung 4 ni. Untuk tumpahan wasab kepada nombor ini 8768468. Gaji bro. 8. Masya Allah Din. Sedap Din. 8. Kira macam aku ajar. Bukan program macam gitu kan. Nombor sekali Din. Ini last 7, 6, 8, 4, 6, 8. Website. Nafas tu boleh harus dijaga ya. Maafkan saya. Nafas tu harus Lagu dijaga. Bayati tu jaga. Nurinsan.com. Dia pendek. Tapi sebutan berkenaan dengan nurinsan.com .sg .sg nurinsan.sg dan segala maklumat yang telah pun anda kira nak cakap. Aku dengar dia gitu. Aku macam rasa nak bikin tau. Boleh Ustaz, bro. Nur Insan ada kelas mengaji Ustaz? Kelas mengaji ada. Ada juga. Dan ni semua dilaksanakan lah. Kelas Taranum ada Ustaz Kelas Taranum insyaAllah ada. Pasal bila Din baca macam gitu kan bro, ini bukan lenggok tau. Ini adalah lagu ngaji. Macam kalau let's say aku nak bikin contoh lah ada je yang terbaik. Kan macam nak dekat Dikir Barat tau. Itu susah dia nak. Tu lenggok Melayu lah. Lenggok Melayu lah. Baik, hari ini bukan berbicara berkenaan dengan lenggok ya. Kita berbicara berkenaan dengan korban 3 dalam 1. Benar. Dan pastinya semuanya boleh anda laksanakan bersama dengan Nur Insan. Seperti mana yang telah pun diberikan. Kalau anda just mempercepatkan awal tadi bacaan dari Din dan juga Razi, anda akan tahu sebenarnya apa yang mereka sebutkan berkenaan dengan wakaf, korban dan juga sedekah. Semuanya bersama dengan Nur Insan. Dan nombor telah pun disebutkan oleh Din awal tadi. Website juga telah pun dilafazkan. Jadi semuanya berlaku di sana. Boleh saja anda lungsuri dan juga mendapatkan maklumat lanjut dengan segera. Maklumlah ini minggu yang terakhir kita bersama dengan NGU kita. Jadi kita nak manfaatkan sepenuhnya dengan banyak lagi soalan-soalan yang bakal ditanyakan nanti. Baik, dengan tidak membuang masa, Ustaz silakan dengan kata-kata hikmah. Ustaz pada semua silakan. Cara mengaji Ustaz boleh. Tak payah. Silakan Ustaz. Dah boleh mulakan? Boleh. On to the show bros. Selamat kembali saudara dalam podcast nombor 1 di Spotify. Masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Yusof Saad. Merupakan nama gelaran yang telah diberikan bukan oleh kami, malahan daripada anda semua, daripada korang semua yang mendengar. Dan anda lah yang mengatakan bahasanya beliau adalah NGU Non-Judgmental Ustaz. Dan seperti contoh baru-baru ini ada beberapa pendengar terjumpa Ustaz satu
foto brother ni bergambar Ustaz seperti mana dikatakan Nuri Razi. Kongsi sikit lah. Ada seorang brother ni lah dia tengah jalan-jalan dekat Expo. Memang niat dia nak cari Ustaz NGU kita, Ustaz Dr. Yusof ni. Nice. Datang dengan teman beliau dan dapat jumpa Ustaz. Dan saya tak tahulah, mungkin dia sedekah ke ataupun menderma ataupun mungkin wakaf Ustaz. Saya mungkin beli kambing korban. Saya tak tahulah, tapi mungkin kita berahsiakan saja. Dan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila beliau ambil gambar dengan Ustaz NGU kita, dia WhatsApp saya gambarnya. Saya tengok, Masya Allah, apa feedback yang telah pun diberikan oleh seorang lelaki yang bergambar di tangannya itu. Dia kata, Z, aku rasa so welcoming bila dekat tempat Nur Insan. Pasal Ustaz sedikit pun Jangan walaupun katakan mengatakan apa ni? Ish, sekalipun kepada ibu kita besar dosanya. Tak adalah. Walaupun sedikit pun ataupun ya. Terima kasih Zah. Ustaz tak ada pun kata tentang tattoo yang ada di tangannya, bro. Dia rasa sangat welcoming, sangat berbangga. Ada ustaz seperti Ustaz Dr. Yusof yang tidak judge kepada beliau. Beginilah keadaannya sebenarnya. Kau nak cakap betul, kau cakap dulu. Bukan saja korang semua sebagai pendengar merasakan sedemikian. Kami bertiga yang bertugas di sini juga kami merasakan sedemikian. Dari saat bermulanya bertemu dengan NGU ni, bertemu dengan Ustaz Dr. Yusof Saad, tidak pernah rasa yang beliau meletakkan kita sebab kita entertainer. Betul. Kita adalah insan yang sedikit sebanyak berdosa jugalah. We are sinners. Jadi beliau tidak pernah ada that wall of the exclusivity. Betul. Beliau terbuka saat pertama kita bertemu dengan dia. Felt so welcome. Bukan korang saja yang rasa gitu, kita pun rasa sedemikian. And we want to be sharing good things dengan mereka yang sedang mendengar kini. Sebab itulah, oleh kerana keserasian yang ada, maka kami bawa dia langsung dalam podcast untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang ilmu-ilmu yang ada dalam hati dan sanubari. Dalam masa yang sama, peluang untuk korang beramal menerusi korban 3 dalam 1. Silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Zah dan juga Razi di atas apa yang dinyatakan untuk NGU. Memang benar, konsep ini dibuka untuk semua. Tak kiralah ada yang tidak berlengan apabila berpakaian. Bajunya lah sleeveless lah kira. Ada yang sleeveless. Bahaya juga saya datang. I will be a sinner kalau maaf. Dan ada yang skirt pendek dan sebagainya. Tetapi ustaz dengan terbukanya menerima. Yang penting hajat untuk membantu mereka yang dalam kesusahan dalam segi ilmiah ataupun masalah-masalah agama. Ustaz akan terus membantu mereka lah. Seperti soalan-soalan yang simple seperti ini, Ustaz. Ada satu soalan ni. Ni cerita pasal korban, Ustaz. Simple question. Macam mana niat korban tu, Ustaz? Ada tak niat-niat tertentu? Kalau orang nak melakukan korban, nak kasih duit kat Ustaz tu, ada tak niat, harus berniat ataupun bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Semua perkara berlaku dengan niat. Innama a'malu binniat. Dengan niat itulah insya-Allah. Dia ada panjang lagi tau, bro. Aku tambah panjang dia. Innamal a'malu binniat wa innama kullu imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu bi Madinah. Ya, kira ada. Adakah engkau ingin tunjukkan kepada semua yang sedang mendengar bahawa engkau lebih hebat dari Ustaz NGU? Tidak. Aku macam teringat sajalah. Lepas tu dah terlupa yang bawahnya. Jadi aku terus potong kat situ. Aku faham ni. Aku tak pernah judgemental. Teruskan. Maafkan saya, Gat. Alhamdulillah. Hadis Arba'in kita hadis Arba'in. Hadisnya panjang insyaAllah. Okey, memang kita bila dah niat tu sedang kita nak buat pembayaran, kita serahkan uang itu dengan kita niat sahaja aku melakukan ibadah korban ni lillahi ta'ala. Itu saja begitu. Kalau orang-orang seperti Alex ingin berkorban macam mana? Maksudnya yang bukan jadi kita pernah tanya soalan tu yang bukan kira nak cuba-cuba lah buat amal macam Alex macam mana? Alhamdulillah. Alex dah mu'alaf lah. Malah alhamdulillah mengenali Islam. Ya. Tapi kalau macam Alex, insya-Allah kalau dia non-Islam, non-Muslim, contoh. Dia tidak ada niatnya itulah. Dia tak perlu niat. Kirakan dia itu sedekah. Dia tidak melakukan ibadah korban. Tadi macam nampak dia macam I pay. Tadi menangkan dia dah masuk Islam, alhamdulillah, mu'alaf. Maka dia ada niatnya sekali dan saya pun akad dengan dia. Saya terima untuk jalankan ibadah korban ni lillahi ta'ala insya-Allah. Jadi niat dia begitu sajalah. Ya, saya. Baik, terima kasih. Tadi balik kepada saya nak sentuh sikit masa tadi dah jadi mu'alaf kan. Dia ada berapa lama grace period, Ustaz, sebelum dia kena sunat?
Ke dia betul. kena Ini nak tahu juga Sebab ini antara perkongsian lah daripada teman-teman saya yang juga merupakan dulu non-Muslim, lepas tu masuk Islam. Cakap antara perkara yang paling takut orang dengar pasal circumcision ataupun sunat. Kalau ditangguhkan selama contoh 5 tahun selepas memeluk Islam, ada masalah tak Ustaz? InsyaAllah tidak ada masalah. Tapi bagusnya cepat mungkin lah. Dia meluk Islam. Jadi dia terus buatkan khatamannya tu. Khatannya. InsyaAllah. Alex, saya rasa dah buat. Terus ada jalan macam kingkang sikit. Dan tadi apabila Din katakan bahawa kalau dengan skirt pendek ataupun dengan seksi dresses kalau datang nak tanya soalan kepada Ustaz NJU, Ustaz NJU memang tak judge anda lah, tapi beliau pun seorang manusia. Jadi kalau apakah maksud anda wahai saudara? Skirt pendek kalau boleh janganlah. Kalau boleh pasal lah. iman kita ni kita tak tahu macam mana. Saya bukan Ini ustaz, ialah, bukan ustaz. Aku dah agak dah. Jadi saya mungkin ingatkan mereka lah ustaz ya. Sama-sama kita ingatkan antara satu sama lain lah. Aku tak cakap apa-apa. Yelah. Aku setakat situ je. Ya. Bagus. Tapi kalau ada skirt pendek. Baik, soalan seterusnya. Okay, ini soalan daripada Ros Faris. Dia tanya, salam OLG Bros dan Ustaz NGU. Waalaikumsalam. Isteri saya ni, dia suruh tanyakan sikit Ustaz, berkenaan dengan tidur malam. Betul ke kalau tidur ni mesti nak kena buka lampu tidur? Setahu saya, Nabi ajar kita, kalau nak tidur, tidurlah dalam gelap. Sebab kalau tidur dalam gelap, nanti isteri saya cakap, nanti budak-budak takut lah. Budak-budak takut sebab budak-budak kita masih tidur dengan kita. Petua orang-orang tua lah, macam-macam lah nak dikatakan. So boleh tak Ustaz uraikan tentang kekeliruan ini supaya dapat saya sebagai suami tarbiahkan isteri saya? Boy. Sekian, wassalam Ustaz dan OLG Bros. Tidur dalam gelap ataupun tidur dalam keadaan lampu terbuka yang lebih sesuai Ustaz, bagaimana ni? Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Tidur dalam terang. Boleh tidur tak? Kalau macam ada night light ke Ustaz? Kalau night light okey lah. Kalau merah InsyaAllah okey. Baik, Alhamdulillah. Gini, orang tua-tua hidupkan lampu waktu malam. Serius? Kenapa takut waktu di perkampungan ada binatang-binatang yang masuk. Jadi kita nampak ada binatang dan sebagainya, ular, tikus, dan berbagai-bagai lagi lah. Tapi Alhamdulillah, kalau boleh adakan lampu malam tu bila kita lampu kecil je lah. Lampu kecil aja untuk kita lihat keadaan sekitar kita lah. Supaya tidak ada apa berlaku dalam bilik tu. Tidak ada benda-benda yang tak ada yang seharusnya ada. Kalau nampak, dari kita alert lah. Kalau dalam gelap, kadang benda tu datang, kita pun tak sadar, naik di samping kita, mengganggu tidur kita dan sebagainya. Itu tujuannya. Kalau pada hadis Rasulullah SAW, saya tak pernah dengar pun tentang hadis ni, tentang suruh hidupkan lampu malam untuk tidur. Baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Cuba kalau contoh, kalau kita tidur, Ustaz, balik kepada soalan tadi, soalan Zah Ismail tadi. Kalau kita tengah tidur tu, sekali kita on lampu, Ustaz, kali kita ternampak pontianak, apa doa dia? Mungkin kalau contohlah orang hantar, orang ada doa. aniaya, Orang cakap baca Yasin Ustaz, macam mana? Baca Yasin insyaAllah. Ada macam baca Yasin, jadi dia tak boleh ganggu kau. Ada penampakan lah Ustaz. Macam mana ni? Saya rasa Ustaz surah Yasin dan memadai. Surah yang Astaghfirullahaladzim, ayat apa tu? Ayat kursi. Ayat kursi dah memadai Ustaz. Kalau aku cuba boleh membantu untuk menjawab. Kalau Ustaz saya salah, aku cuba nak dapatkan point untuk episod kedua ni lah. Okey. Terus sekadar a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah pun mencukupi. Apabila kalau nampak apa-apa gangguan, dengan niat semoga Allah dapat melindungi kita, keluarga kita daripada diganggu. Wallahu a'lam. Betul Kalau benda tu macam apa kau baca? Apa kau baca? Saya banyak tengok cerita munafik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Diganggu.
Kalau gangguan sedemikian. Okay, contoh kalau ustaz yang nampak lah, apa ustaz akan lakukan? baca. As a person lah. As a person, kalau saya sendiri kita baca ayat kursi, kita azan, supaya azan. dia panas dan sebagainya lah. Okay. Baik. Ada lagi Boleh soalan? Soalan dulu. Kau nak tanya pasal hantu kan? Hantu ni wujud ke tak? Datang siapa debate dengan ustaz dengan doktor dari Fazila Kamsa. Tak tahulah bro. Ada satu orang debate tau. Oh, dekat YouTube kan. Pasal hantu. Okey, baik. Ini kiriman daripada Saifuddin Julaimi. Wah, ikut cakap nama memang boleh Beliau mengatakan ini ya kiriman. Salam Blood OLG dan juga Ustaz NGU. Waalaikumsalam. Ada satu soalan je. Mana nak dapatkan sabun sertu? Maklumlah, kita ada sebahagian kita ni rider delivery yang menghantar makanan-makanan yang tidak halal. Takut-takut terkena pada tubuh badan kita ataupun pakaian kita. Jadi tak nak was-was lah bila nak solat nanti sah ataupun tidak. Yelah, maklum ada yang kerja delivery kan, masa tengah solat Jumaat, ada yang masih lagi menggunakan baju delivery tu untuk pergi bersolat Jumaat dan seumpamanya. Sebab last podcast ada sebut pasal sabun ni. Kalau ada mana nak dapatkan sabun tersebut, terima kasih Blood OLG dan Ustaz NGU. Jadi mungkin simpulan daripada soalan ni adalah bagi mereka yang bekerja delivery, kalau ada rasa syak wasangka ke apa Ustaz, apa boleh mereka lakukan supaya mereka dapat tak tinggal solat dan seumpamanya? Baik, alhamdulillah, soalan yang baik. Okey, insyaAllah tentang sabun sertu ni masih kita tengah tahap perbincangan. Betul. Keputusan belum dibuat lagi. Dari segi persentasenya, bincang kat luar belum settle lagi Ustaz. Ustaz nak saya patent dulu tak? Saya pakai lawyer, jadi orang tak boleh copy idea ni. Taib. Okey, gini saja. Misalnya sabun sertu tu boleh dapat dekat kedai-kedai Islam kita di Singapura ni. Ada jual insya-Allah. Kemudian sekiranya kita belum dapatkan lagi, kalau was-was dengan baju yang kita pakai untuk solat, maka gantikanlah dengan baju yang lebih baik, lebih bersih. Begitu juga tadi yang kita sentuh tentang kita membuang air kecil. Ada sebut soalan juga, bagaimana kalau kita tak yakin dengan pakaian kita, maka salinlah dengan pakaian yang bersih, kita yakin bersih dan suci untuk kita lakukan ibadah solat kita insya-Allah. Wallahualam. Bagus, saya kira Ustaz ringkas jawapannya. Bagus. Jadi lebih banyak soalan boleh ditanya. Memang betul. Silakan Razi. Belat ni Ustaz, saya rasa baik saya jangan sebutkan nama beliau. Seorang wanita tapi beliau represent Singapore. Masya-Allah. Untuk netball bro. Sebut je nama. Tak boleh. Asal? Ni kira komen biasa ke DM? Ini DM. Oh, DM tak boleh disebut. DM tak boleh disebut Dan beliau adalah ada hukum seorang wanita Teruskan. Ni tentang hantaran ni Ustaz. Hantaran tu kafir Islam. Dan telah pun dalam WhatsApp group kita ni Ustaz Faris pun kata, wah ini unik soalan ni. Dia cakap susah nak cari wanita macam ni. Soalan dia seterusnya macam ni Ustaz. Salam abang-abang OLG dan NJU. Waalaikumsalam. Adakah mas kahwin dan hantaran wajib? Mas kahwin dan hantaran adakah wajib? Ustaz, And if yes, macam mana nak cakap parents kita jangan minta banyak-banyak? Masya-Allah. Saya anak perempuan tapi tak nak hantaran atau mas kahwin mahal-mahal sebab I just find it unnecessary. Tak kisahlah kalau ada diploma ke degree ke. Just want to know if it's wajib or not. Bukan pasal current boyfriend mampu atau tak, tapi tak nak menyusahkan dan membazir. Duit tu lebih bagus spend on after marriage. Need example, honeymoon ke, beli rumah ke, etc. Thank you. Please don't reveal my name. By the way, tiket stand up alhamdulillah dapat beli. See you guys soon. Okay Ustaz, saya rasa dia pun mungkin confused sedikit. Dan beliau katakan, adakah mas kahwin dan hantaran itu wajib? Itu saja Ustaz soalan dia. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan tu. Dia dah ada yang berpunya Dah ada. Sudah ada. Alhamdulillah. Dan nak
lakukan pernikahannya tak lama lagi. Dah ada niat. Alhamdulillah. Ya. Tapi pemikiran yang rasional, yang mana dia boleh membantu pada pasangan-pasangan yang lain, soalan yang baik, insyaAllah. Dan alhamdulillah, mas kahwin dengan hantaran. Baik. Dua-dua perkara ini, hantaran tu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Dia tergantung kepada kemampuan hadiah nak diberikan kepada sang perempuan. Okey. Mas kahwin itu digalakkan, diwajibkan. Berapa yang kita akan berikan, kerana ada daripada ayat Quran ada menyebutkan supaya untuk memberikan mas kahwin tu kepada sang perempuan yang akan kita nikahi, ya. Tapi setiap negara ada masing-masingnya rate, daripada segi Malaysia, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Alright. Kalau sekarang ni mas kahwin Singapura ni dalam $100 mas kahwinnya. Mas kahwinnya. Itu yang paling yang adalah dekat Singapura. Kalau nak bagi lebih, silakan. Contohnya mas kahwinnya seurat gelang emas, lebih mahal daripada $100. Silakan, tak ada masalah. Dan apabila mas sekarang dan juga mas kahwin itu adalah untuk hak isteri, mas kahwin untuk hak isteri, dan sekiranya lepas menikah sang suami tidak boleh ambil mas kahwin tu, ataupun ahli keluarga pun tak boleh ambil untuk menggadaikannya, untuk menjualnya, untuk mengambil $100 pun tak boleh, kecuali dengan izin si isteri itu sendiri. I see. Dan juga hantaran. Hantaran ni kita sepertikan hadiah kepada si isteri, untuk keperluan. Kalau ada yang tak boleh memberikan, tak ada masalah. Jadi itulah bagusnya kedua belah pihak berbincang antara satu sama yang lain. Kedua keluarga ni dan juga pasangan ini, adakah mereka okey untuk keluarkan mas kahwin ataupun tidak. Jadi untuk hantaran, Ustaz? Untuk hantaran, yes, untuk hantaran. Jadi ada juga hadis tentang mas kahwin ni. Rasulullah SAW kata, walaupun kau tak ada duit, berikan apa tanda untuk mas kahwin ni. Jadi ada riwayat tu, seorang hamba Allah ni nak bernikah. Rasulullah katanya dia, kau ada apa-apa tak? Contohnya satu, apa yang kau ada untuk berikan kepada isteri anda? Saya ada, tak ada apa-apa. Rasulullah tanya, kau ada hafal, ada surah-surah yang hafal tak? Ada. Itu jadi mas kahwin kau. Kedua, Rasulullah kata kalau kau tak ada apa-apa, maka Rasulullah ambil sepertinya besi yang kecil tu, dia bulatkan seperti cincin, berikan ni kepada isteri kau. Sampai gitu sekali, yang mana Rasulullah menggalakkan supaya adakan mas kahwin. I see. Alright. Jadi keluarga sekarang ni kalau tengok pada keadaan anak-anak lulusan tinggi, mas kahwin pun, hantaran pun tinggi, standard of living. Standard of living. Jadi berpatutanlah kalau kita nak meletakkan harga tu, berbincang supaya tidak jadi pergaduhan ataupun putuskan silaturahim, putuskan hubungan mereka pasangan ini. Kita tidak mahu perkara yang buruk berlakulah waktu pernikahan. Sedangkan waktu nikah tu boleh bergaduh pasal hantaran. Ini pernah berlaku dekat masyarakat kita. Hantaran dia tak cukup, hantarannya fotokopi, duit tu dia fotokopikan untuk letakkan dalam frame. Ada. Tak terfikir pula aku macam tu. Ini pernah berlaku. Idea sebenarnya. Itulah. Ini pernah berlaku dan inilah cerita-cerita yang kita dengar sekitar ni, yang mana tak belum kita dengar lah cerita naib kadi ni. Dan pihak perempuan dapat tahu yang ni duit palsu jadilah pergaduhan. Tak jadi dikahwinkan. Yang kena buat police report. Tak jadi dikahwinkan. Tak jadi. Ditarik balik, suruh dia cari duit dulu baru kasih. Ini tak seharusnya gitu berlaku lah. Saya faham konteks dia. Interesting, sir. Jadi dia belum, kadi dah datang. Kadi dah datang. Habis bila dia simak-simak sebelum kadi datang, pasangan dua barang menukar-nukar barang. Berbual. Ni hantaran ni. Bila dia cek, ni apa pasal duit dia macam lain macam aja. Dia buka frame tu, dia tengok, ni kertas biasa ni kan. Jadi malunya. Jadi isu-isu ni berlaku. Jadi kita tak maulah diteruskan macam gini. Saya pernah nampak macam dalam sesi tukar-tukar dulang kan, sebelum kadi datang kan ada
dua pihak duduk. Lepas tu betul-betul, ya saya ni bagi pihak lelaki ingin ucapkan terima kasih. Inilah duit hantarannya. Nanti side perempuan diorang akan joke macam, ni kita check lah, takut dia palsu ke apa kan. Itu kira menyinggungkan hati orang tak Ustaz? Dia dah cakap macam tu. Ya, kalau kadang memang kecil hati lah. Orang kata kecil hati anak aku bukan tak mampu nak kasih duit kan, macam gitu itu satu contoh lah. Kalau boleh kita di mana pun kita berbicara supaya hati orang tu tak menyinggung perasaan, terguris. Itu satu dosa juga untuk kita melukakan hati orang tu. Baiklah. InsyaAllah, wallahualam. Melukakan hati orang satu dosa. Alhamdulillah lah. Bakal suami kepada si yang tanya soalan ni yang si wanita ni memang tak nak hantaran tinggi-tinggi. Alhamdulillah. So bagus. Lucky for that guy. Lucky, tapi dah ada DJ orang kahwin ke belum? Kalau tak ada, mungkin dia tak nak tinggi-tinggi lah harga ada dia. Okay, let's go lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi cerita pasal takut sakitkan hati orang ni ada satu masalah yang diberikan. Dia panjang sangat, jadi saya buat kesimpulan. Rumuskan. Perkataannya adalah rumuskan. Rumus. Satu situasi lah, senario solat berjemaah, dan dia ni solat di sebelah seorang pakcik. Waktu tu adalah solat asar. Dan sewaktu solat asar itu dan sudah tentunya solat asar bacanya tak kuat. Betul. Tak jahar tak jahar. Wow. Dia secara sirran Ustaz jaharan. Siran apa? Siran kira senyap-senyap lah. Zuhur dengan asar sirran, maghrib isyak tu semua jaharan lah tadi Tapi boleh jaharan di waktu asar. Contoh kau tengah solat dalam rumah dan apabila orang ketuk pintu, kau tengah solat, boleh baca kuat sedikit untuk memberitahu orang di sebelah luar tu bahawa kau tengah solat, bro. Boleh Ustaz? Boleh. Wow. Jadi aku nak tengok, aku pun belajar juga. Silakan dia. Jadi sewaktu solat berjamaah dalam satu masjid. Jadi dia kat sebelah pakcik ni. Lepas tu pakcik tu berbaca dengan kuat, mengganggu konsentrasi dia untuk solat sebelah kan. Pakcik tu macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia baca gitu kan. Lepas tu dia syukan ustaz tu. Syukan pakcik tu kan. Dia macam itulah. Sebab dia terlalu bingit Ustaz. Konsentrasi dia terganggu. Dia nak cuba fokus kan. Jadi pakcik tu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanarabbiyal-azim. Rukuk, sujud semua kuat tau. Jadi dia rasa macam alamak bising hari ni. Macam jadi macam mana hukum solatnya dan macam mana dia nak tegur suruh senyap pakcik tu. Ke macam mana keadaan macam gitulah. Pandangan Ustaz sendiri. Atau boleh cakap macam Subhanallah. Macam mana Ustaz? Makin kuat Subhanallah. Jadi pakcik tu Alhamdulillah. Jadi mereka solat berjemaah ke apa ni? Berjemaah lah. Kira pakcik tu bising. Jadi dia suruh pakcik tu senyap lah. Sebab dia dah tak boleh fokus lah. Allah Akbar. Macam mana ni Ustaz? Tidak ada sorry. Terima kasih atas soalan tu. Soalan yang baik. Don't be sorry. Alhamdulillah. Kita ada jumpa juga orang-orang ini bacaannya kuat walaupun solat zuhur ataupun asar. Jadi dalam khulasah, dalam cerita yang panjang tu, jadi khulasah tu rumusan. Nampak? Bukan cakap bahasa Melayu dengan diri kan? Ustaz nak kasih bahasa Arab. Jadi khulasahnya itu ialah khulasah. Sekiranya seseorang itu tak kira lah macam mana cara dia solat. Orang solat ni pelik-pelik tapi ala kulihal kadang-kadang kita boleh ketahui sendiri dalam solat. Betul. Ni semua gangguan-gangguan. Tapi yang pelik-pelik, yang lucu, dia tak suruh diam pula. Dia lagi suka tengok. Ni pelik solat ni, ketawa sendiri. Okay. Sepatutnya dia tidak boleh syuhkan dia. Untuk diamkan dia. Syuhkan pakcik tu tak boleh. Pakcik tak boleh. Jadi ia tu membatalkan solat dia. Alright. Jadi tidak ada perkataan lain selain daripada bacaan dalam solat. Mungkinlah kita lihat pakcik tu dah tua, kedengaran tak dengar. Pasal apa yang solat zuhur dan asar ni kita solat sir, tapi untuk mendengar diri kita sendiri.
Alright, untuk kita dengar diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kita dengar diri sendiri. Mungkin pakcik tu kedengarannya tak kuat. Dia mungkin tinggi suaranya supaya dia boleh nak dengar apa yang dia baca. Wallahualam fisawab. Husnuzon Ustaz. Husnuzon. Habis sebab ada dulu bangsa kalau pernah ternampak antara pakcik-pakcik bila nak takbir, dia macam takbir 5-6 kali Ustaz. Macam tak masuk akhirnya, tak masuk. Lepas tu sekali lagi Assalamualaikum. Kau kenapa tak bro? Kenapa Pasal takbiratul ihram yang aku belajar. Bila kita Allah dalam hati tu saja ku solat fardu zuhur. Dia masukkan niat dia, kerana Allah Ta'ala. Kau tengok Allah tu, kau dalam hati pun kau tengah kena niat tu. Dia macam Allah, aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi susah kan? Jadi nanti Allah, itu yang jadi 2, 3, 4 kali tu. Allah. Jadi ada juga pendapat orang kata, Ustaz kalau saya salah, Ustaz salahkan saya. Salahkan saya. Ada yang mengatakan Ustaz, solat ni tak susah sebenarnya. Kita senangkan diri kita lah. Bila kita nak solat tu, memang Allah tu dah tahu niat kita nak solat zuhur. Jadi kau pergi sana, sebenarnya kalau kau Allahu Akbar je dah okey. Jadi aku cakap, ya ke? Macam dah okey dah, tak besarkan diri. Aku tanya mak aku pula. Mak aku cakap memang okey. Allah tu memang tahu niat kita, Allah tu maha mengetahui. Tapi tata tertib dia tu, ni mak aku cakap lah. Itu saja. Itu aku tak berani elaborate lagi ya. Baik. Macam mana Ustaz pada Ustaz? Terima kasih Ustazah. Betul tu. Masya-Allah Ustazah. Ibunya Ibu kau. Bukan kau. Bukan saya. Kenapa pakai skirt pendek ni? Jadi khulosahnya. Style. Macam mana Ustaz? Gitulah. The best way lah, jangan senangkan orang. Untuk memudahkan orang. Kadang orang terlalu keras sangat nak dengan niat dia tu sekali. Niatlah betul. Tapi apa kata tu, niat kita nak solat tu, Allah pun dah tahu apa kita nak solat. Bila kita niat saja Allahu Akbar, dalam hati tu ada niat mana yang kita mampu baca, kita baca. Right? Jadi kita jangan memaksa-maksa sampai 2-3 kali, 5 kali takbir tak habis-habis. Imam dah rukuk, dah sujud pun kita masih takbir lagi. Bila nak game Betul. Betul juga. Wallahualam. Aku boleh imagine that's happening tau. Dah habis, dah baca surah Nas semua, macam Allah, alamak, Lambat. Anda sedang mendengar kami di podcast nombor 1 di Spotify. Alhamdulillah, kita masih lagi meneruskan untuk berkempen mengajak anda untuk melakukan kebaikan. Dalam mana kita bergembira di Singapura ini. Kita jangan lupalah orang-orang dalam kesusahan. Itu juga adalah kempen Islam, mengajak kita untuk mengingat bila kita sudah pun berada di atas, jangan lupa orang-orang yang di bawah yang memerlukan. Kita sedekahkan seperti daging-daging korban pada waktu Adil Adha ini. Ayolah sama-sama kita membantu. Dalam mana kita membantu, jangan lupa kita angkat tangan dan berdoa agar kita dijauhi daripada musibah-musibah dunia ini. Kerana ini adalah sebahagian daripada fadilat bersedekah. Dijauhi daripada musibah, dijauhi daripada segala penyakit-penyakit, dijauhi dari segala sengketa-sengketa buruk yang berlaku pada diri kita ataupun anak-anak kita ataupun keluarga kita sekalipun. Saudara anda, kalau ada kelapangan masa, langsung melungsuri laman Facebook dan juga Instagram Nur Insan. Lihat antara lain singkapan bagi gambar-gambar yang telah pun dimuat naikkan, antaranya wajah NJU bersama dengan beberapa sukarelawan Nur Insan ketika di Lombok pada tahun yang sebelumnya. Dan begitulah keadaannya. Satu tenaga yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diturunkan untuk pastinya membantu orang-orang di sana. Saya difahamkan lebih daripada 10 kampung yang ada di sana yang dapat menikmati daging korban yang dilaksanakan oleh teman-teman berada di Singapura ini yang memberikan sumbangan untuk memastikan anak-anak, kerabat keluarga di sana semuanya dapat merasakan kenikmatan menjamu selera daging korban yang disediakan. Jadi tunggu apa lagi? Ingat, pada tahun lepas 153 ekor telah pun berjaya dikorbankan untuk mereka yang memerlukan. Tahun ini target Nur Insan, sasaran mereka adalah 2 kali ganda daripada apa yang dilaksanakan pada tahun yang sebelumnya. Belum lagi mencapai sasaran tersebut,
kami meminta jasa baik pendengar-pendengar podcast kalian. Anda semua adalah orang-orang yang budiman, yang dikurniakan dengan rezeki berlipat ganda. Apa kata, ambil masa ini untuk menyumbang sedikit wang untuk mendapatkan sebahagian ataupun seekor kambing ataupun lembu dikorbankan untuk mereka yang memerlukan. Dan pada kali ini kami semua difahamkan bahawa Nur Insan akan ke Lombok di Hari Raya Haji nanti, dan akan pergi ke 3 kampung Ustaz Dr. Yusof Dan tadi Ustaz dah katakan tentang satu perkampungan yang sangat mendalam tu di utara, bahagian utara. Kenapa Ustaz, saya dapat lihat Ustaz lebih fokus kepada kampung tersebut. Boleh Ustaz mungkin beritahu kami semua yang ada di sini? Alhamdulillah, para pendengar sekalian, hamba berfokus kampung yang tengah ulu dalam yang jauh perjalanannya, kita lalui hampir 2 jam. Kita naik mobil naik kereta ke dalam sana, naik bukit, turun bukit sampai ke perkampungan dalam. Dan dalam situlah kebanyakannya orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang dalam keperluan, dan di mana musibah yang berlaku pada tahun yang lalu, iaitu gempa bumi, maka musnahlah rumah kediaman mereka yang mereka sayangi. Akhirnya mereka tidur di bawah kemah, tempat yang berdebu, tempat yang kotor, untuk terus hidup seharian mereka seperti sedia kala. Walaupun kita nampak wajah mereka tidak ada apa-apanya, tapi kita amat mengetahui apa isi dalam hati mereka, iaitu mereka memerlukan bantuan-bantuan daripada orang-orang yang mampu untuk membantu mereka. Sepertinya mereka nak menikmati daging-daging korban ini untuk menjamu selera, makanan yang berkhasiat, yang bergizi, vitamin dan sebagainya. Dengan itu, itulah tempat yang sesuai kita lakukan, dan kita cuba sedaya upaya dari pihak Nur Insan untuk memberi daripada segi kemampuan kita dengan memberikan wang fidyah kita kepada mereka, sedekah kita daripada masyarakat, dan juga daging-daging kambing ni supaya dapat menikmati Hari Raya Aidiladha nanti. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, dan kami di sini walaupun mungkin tidak dapat mengikuti rombongan untuk pergi ke Lombok, kami mendoakan semoga Ustaz dan juga tim daripada Nur Insan selamat sampai di sana, dan sampaikan salam kami dan juga teman-teman kami di Singapura ini yang mendengar podcast kepada mereka yang memerlukan di sana, dan pastinya meminta agar mereka di sana juga mendoakan kembali kesejahteraan kita bagi mereka yang telah pun menyumbang kambing-kambing atau daging korban kepada mereka. Jadi saya tak ada tunggu apa lagi, inilah masanya. Kalau anda perlukan lebih banyak lagi gambar untuk dilihat aktiviti yang dijalankan di Lombok dan banyak lagi buah negara oleh Nur Insan, boleh saja lungsuri laman Facebook dan juga Instagram. Di Instagram kami juga kami menaikkan beberapa keping di sana, tapi kebanyakan gambar-gambar boleh dapatkan di laman rasmi Nur Insan dan juga laman Facebook dan Instagram mereka. Ada WhatsApp number yang boleh anda memberikan untuk mendapatkan pertanyaan lanjut. Nak tanya berkenaan dengan berapakah harga bagi kambing ataupun lembu, di negara mana anda nak sumbangkan, semuanya boleh menerusi kiriman WhatsApp ini. Apakah nombornya? Nombornya untuk anda menempah kambing, anda boleh, ataupun lembu, nombor WhatsAppnya adalah 8768 4688 8768-4688. Dan jika anda ingin tahu lebih tentang maklumat tentang Nur Insan, anda boleh lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Terima kasih bagi mereka yang telah pun menempah. Terima kasih bagi mereka yang telah pun memberikan kegembiraan bagi mereka yang dalam kesusahan. Salam Aidiladha. Terima kasih. Alamak, maafkan saya. Tadi dah best bro. Oh sorry. Dah best tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini minggu terakhir anda bersama dengan kami. Betul, sejujurnya kami lihat gambar-gambar terkesan dengan beberapa wajah-wajah anak-anak muda. Ustaz katakan wajah mereka luaran gembira, tapi sebenarnya ada juga dalam sedikit kesedihan, hiba, sebab di kalangan anak-anak yang telah pun diyatimkan oleh keadaan gempa dan seumpamanya. Dan ini adalah antara masa untuk mereka bergembira. Apa kata kami memberikan, kita semua di sini memberikan sedikit sumbangan untuk menggembirakan keadaan anak-anak di
di sana, melalui WhatsApp dan juga laman yang telah pun disebutkan. Kita kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi soalan-soalan bersama dengan NGU. Ini kiriman daripada Zai Tendel. Katanya, Assalamualaikum Bu LG dan NGU. Waalaikumsalam. Bapa mertua saya meninggal beberapa bulan yang lepas. Innalillahi. Ini yang ada lagu tak bro? Ni panjang sedikit silakan. Selesai pengemubian bapa mertua saya, kami adakan majlis tahlil yang sederhana, Ustaz. Setakat beli nasi bungkus buat yang hadir kerana membantu. Selepas itu saya dah bacalah tahlil sendiri di rumah setiap malam Khamis bila ada kelapangan masa. Alhamdulillah. Dan ada juga bekerjasama sekali dengan jawatan kuasa masjid untuk buat bacaan tahlil bagi arwah mertua saya. Alhamdulillah. InsyaAllah, alhamdulillah, dah pun buat tempahan korban dengan Nur Insan. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih. Tapi masalahnya timbul ni Ustaz, bila saya ditegur kerana tidak buat majlis tahlil pada hari yang ketiga, ke-7, ke-40 dan 100 hari. Taib. Jadi saya nak minta pendapat NGU lah berkenaan dengan hal ni. Dan ada reply di sebelah bawah, Ustaz. Reply daripada Rafi Faiza. Katanya, Zai Tendel, itu yang salah sekali apabila nampak macam wajib pula yang nak kena buat 7, 4, 100 hari kenduri. Katanya dalam 4 mazhab tak ada pun menyatakan nak kena buat macam tu. Ini semua mazhab Melayu katanya. Sekian kata beliau. Bagaimana Ustaz pencerahan berkenaan dengan tahlilan 7, 40, 100 hari ataupun ada juga 3, 7, 40 di sinilah. Pendapat Ustaz berkenaan dengan hal ini, silakan. Baik, alhamdulillah. Soalan yang baik, alhamdulillah. Ini satu amalan adab-adab orang Melayu kita 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Dia berterusan. Sebenarnya 7 hari, 40 hari dan 100 hari ini adalah proses kemusnahan manusia. Di dalam liang lahat tu. Setelah 7 hari, maka prosesnya apa? Dia perutnya pecah, decomposition. Dia berlaku bertahap-tahap, alright? Dan mereka orang-orang kita ni untuk bacakan tahlilan pada hari ke-7, pada hari ke-40 hari ke-100 hari, buat tahlilan, buat kenduri arwahan dan sebagainya. Mereka kata untuk membantu memudahkan proses kehancuran itu, Tapi ala kulli hal, kita ni dah mati, habis hancur, dah tak apa lagi. Yang tinggal jasad aja. Jasad yang hancur tu itu normal. Kita kembali kepada tanah dan berulat dan sebagainya. Itu pasti kerana kita dimamah oleh ulat-ulat dan sebagainya. Seram. Seram itulah kematian yang kita akan menghadapi. Semuanya akan menghadapi begitu. InsyaAllah. Dan kecuali orang yang menghafal Quran, Masya Allah, juzuk, ini tidak akan disentuh. Alhamdulillah. Tidak akan disentuh jasadnya. Serius, Ustaz? Ini dah berlaku banyak perkara. Banyak cerita yang kita dengar. Betul. Yang fakta dan sebagainya. Taib. Ini tak usah dikhawatirkan tentang tahlilan ni. Itu ada orang Melayu kita. Kalau kita ingat kita mampu untuk buat ada tahlilan, silakan. Bila masa saja boleh. Kenduri tahlilan arwahan, lepas kita dah kebumikan, kita buat tahlilan. Bila-bila malam Jumaat kita ke masjid, kita buat sedekahkan nama arwah ni dan kita buat tahlilan, buat makanan dan sebagainya, InsyaAllah. So ala kulli hal, buat mana yang termampu daya. Cuma kita khawatir mula-mula semangat aja buat tahlilan, lepas tu kita lupakan arwahnya tu. Itu yang biasa orang-orang buat. Kenapa? Mereka sibuk bekerja, dah penat, dah letih, nak baca Yasin pun tak boleh. Awal-awal saja. Tapi kalau boleh, berterusan setiap malam Jumaat kita sedekahkan baca Yasin. Kita buat tahlil sendiri, dan setiap hari kita lepas solat kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah-arwah kita. Jangan lupakan mereka lah, kita sedekahkan. Kalau boleh setiap kali kita sedekahkan Al-Fatihah, insya-Allah Fatihah itu dapat menambahkan dan mengurangkan azab-azab dalam kubur tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik, ada satu lagi soalan ni. Silakan. Apa hukumnya daripada seorang pendengar ni, nama dia Azmil. Ni dia public lah. Dia menyatakan, apakah hukum bila jual tiket terjual 13 minit dah solat? Ni dia tak ada. Ni dia cakap sendiri. Okey. Faham. Okey, itu ni soalan lain lah. Ni ada soalan luahan yang mengatakan bahawasanya abangnya, dan dia seorang adik, dia
mendapati abangnya dah mula menjauhi daripada kawan-kawan dan sebagainya. Ya. Maknanya dia hanya duduk rutinnya pergi kerja, balik. Okay. Dia dah tak bercampur gaul dengan kawan-kawan. Apatah lagi kalau beraya tu setakat beraya simple-simple lah dengan mak dengan ayah, that's it. Okay. Dia dah mula jauhi daripada kawan-kawannya lah. Baik. Dia lebih suka untuk bersendirian. Baik. Jadi bagaimana pendapat Ustaz sendiri, opinion about this kind of character yang suka sangat menjauhi daripada orang-orang luar, anasir-anasir luar, kawan-kawan di luar. Baik. Itu InsyaAllah. Okey, alhamdulillah, soalan yang baik. Kemungkinan ni pendapat saya sendiri dah. Kemungkinan dia sudah mula sedar bahawasanya inilah anasir-anasir yang tidak ada bawa faedah bagi dia, membuang masa lipat-lipat kat luar, kat kedai kopi sampai 2-3 pagi, besok pagi nak kerja lagi. Jadi dia ambil yang mana yang harus dan wajib. Pertama, dia tidak, mungkin harapkan dia tidak memutuskan silaturahim dengan kawan-kawan dia. Yang kedua, alhamdulillah dia. Okey Ustaz, memutuskan silaturahim bermaksud kalau macam mana dia apa yang dinyatakan dalam ni panjang juga. Jadi saya buat pendek punya kan. Jadi dia cakap even kawan-kawan rapat dia pun dia dah tak berbual lagi. Dia lebih suka bersendirian. Jadi adakah itu juga kategori memutuskan silaturahmi ataupun bagaimana? Kalau begitu belum lagi. Oh belum. Belum. Kalau memutuskan silaturahim tu ada sekiranya dia langsung tidak ada kontak dengan siapa-siapa pun, kawan-kawan dia, cuma dia tidak ada bermusuhan dan sebagainya, dia teruskan seperti biasa. Macam dia sibuk, kita sibuk hari-hari tak kontak kawan, it is okay, tak ada masalah. Kecuali ada memutuskan 100%, okay sekarang kita jangan hubungi lagi, ada sama lain, kau dengan cara kau dengan cara aku, sudah putus. Itu memutuskan silaturahim. Tapi ini dia mungkin sibuk, dia mungkin nak menyendiri, dia bertafakur sendiri kan. Dia mulai sedar bahawasanya ada lebih keperluan yang lebih manfaat untuk dibuat. Wallahualam, kita tak tahu. I see. Unless lah kalau orang ini ada masalah peribadi. Masalah peribadi dalam artinya dia ada masalah dengan kawan-kawannya, dengan sosial di luar, seperti yang anda katakan, anasir-anasir yang tak baik mungkin, mungkin dia menjauhkan lah. Ini satu proses, kadang-kadang terlihat pada peringkat umur-umur akan masuk meningkat. Dia kata dah masanya untuk aku slow down, untuk aku lelo fokuskan untuk keluarga dan sebagainya. Itu lah, something like that. Tapi kalau pernah kawan tipu dalam bisnes, lepas tu kita tak nak berbual dengan dia, boleh tak? Ataupun pernah melakukan, sebaiknya memaafkanlah. Sama Nabi dilempar dengan pelbagai benda. Kita lihat Saidina Umar sajalah, radhiyallahu anhu ya. Seorang yang nak bunuh Nabi, Rasulullah, membenci Islam. Bagaimana daripada hater menjadi lover. Ini saya tak tahu, ni pendapat saya jelas. Tapi kau tahu tak kenapa Saidina Umar boleh menjadi lover? Kenapa? Apabila beliau rebah mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada siapa dia, nama dia? Jangan libatkan aku dalam cerita kau. Saya tak tahu, maafkan saya. Saya lemah orangnya. Saya lemah. Apa saya lemah? Apa yang lemah? Aku tak tahu, just korang macam daripada adik dia sendiri, adiknya sendiri, adiknya belajar Quran sembunyi-sembunyi, sembunyi. Saya faham apa yang Din katakan. Kira bukan senang untuk kita memaafkan orang yang telah pun menganiaya kita. Contoh begitulah, sifatnya begitu, menganiaya. Sebab oleh kerana aniaya orang tu, kita hidup sengsara, Ustaz. Dan saat kita jatuh oleh kerana dianiaya orang, orang-orang lain tak menghiraukan kepayahan kita. Jadi bila saat mungkin kita dah bangkit kembali, sudah pun berdiri dengan dua kaki sendiri, sudah pun mendapat sedikit kejayaan daripada kegagalan kita, baru orang tu kembali memohon maaf. Jadi kita tak tahu ini ikhlas ke tak ikhlas ni, masa aku down kau tak ada, masa aku dah up balik kau datang balik ni. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah, luahan perasaan nampaknya. Tak ada Ustaz. Ini tengok drama banyak andaian. Sekali itu bagusnya kita maafkan saja. Tak kira lah dia ikhlas ke tak ikhlas ke, ala kulli hal Allah hanya mengetahui apa isi hatinya.
Alright. Afdalnya kita sebagai umat Islam, kita memaafkan apa kesalahan-kesalahan orang lain nak buat. Walaupun kita dizalimi, kita dianiaya, parah jerihnya kita ni orang tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat Allah membantu kita. Itu yang lebih sesuai lah. Sebab mula-mula bila dah aniaya, bila dah okey sikit, dia like saya punya Instagram contohnya. Siapa ni dia? Macam experience kau tak ada. Kita berhentikan sekali itu. Cakap dia tanya kau berhentikan. Tak adalah. Aku punya pasal like tadi tu, kira aku hentikan aku punya soalan kat situ je lah. Cakap je lah nama. Kita punya podcast semua raw bro. Cakap nama je. Oh tak perlulah bro. Jadi pengalaman dia sendirilah. Tadi contoh. Drama. Alhamdulillah. Drama An-Nur. Drama An-Nur. Ala kulli hal, biarlah dia like kita. Alhamdulillah lah, baguslah. Satu satu langkah yang baik untuk dia ikut kita ke cara-cara kita. Kita dapat berkongsi bersama dengan orang-orang lain. Baik. Kita tak boleh nak contohnya kita dah berpangkat besar, kita dah tinggi, pangkat kedudukan kita dah tinggi. Jangan lupa orang yang di bawah. Apabila kita dah ada di atas, kita tengok-tengok juga orang yang di bawah. Apabila kita di atas, janganlah kita suka hati buat keputusan kita sendiri. Selidik dulu, cari apa sebab munasababnya, kenapa dan sebagainya. Jadi kita tak nak nanti dikhianati, dianiaya. Pastikan orang-orang kita dan kita juga masyarakat lain dapat sama-sama kita membangun. Inilah kemajuan umat Islam kita. Harusnya begitu. Alhamdulillah. Wallah. InsyaAllah. Ustaz, satu soalan lagi, ni daripada seorang wanita lah. Teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Ini isu pasal cerai kahwin Ustaz. Baik. Letaklah suami dah lafaz cerai. Berapa minit kemudian dia minta maaf dan dia kata nak merujuk dengan melafaz aku rujuk dan katakan nama isterinya sendiri. Betul ke kita dah balik sebagai suami isteri? Tolong jangan dedahkan nama. Terima kasih Ustaz dan blood-bloods. Tetapi dia komen di komen, bukan private message. Tapi dia tak kasih dedahkan nama dia Ustaz. Jadi contoh, aku ceraikan kau dengan talak sekian-sekian. Alamak, sorry. Lepas beberapa minit Ustaz, aku rujuk balik kepada kau dan katakan nama isterinya sendiri Ustaz. Macam mana pula Ustaz ni? Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Baik, okey. Penceraian berlaku, alright, dan dia nak rujuk kembali. Seharusnya dia harus laporkan ke Syariah Court. Syariah Court. Pastikan pasal talak ini bukan satu perkara yang main-main, perkara yang serius. Dan harus kita Syariah Court buat selidiknya. Pastikan caranya itu bagaimana dan adakah dia betul-betul jatuh ceraikan ataupun tidak. Jadi dalam Syariah Court nanti mereka akan selidik lah seperti biasa. Akan inquiry, akan tanya dan sebagainya. Keputusan di tangan Syariah Court. Jadi kita tak boleh kata aku dah ceraikan dia, aku nak rujuk balik. Kalau dalam masa iddah tu dia rujuk balik, Alhamdulillah. Dalam iddah, masa sudah cerai, biar syarikat proses. Dalam 3 bulan perceraian tu berlaku, dalam iddahnya tu dia nak rujuk balik, Alhamdulillah. Tetapi kalau selepas iddah dia nak rujuk balik, maka haruslah mereka bernikah kembali. Bernikah balik. Sebab tu time iddah tu wanita tidak boleh date siapa-siapa kan Ustaz? Saya masih dalam iddah lagi tu. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Tak boleh macam Tinder ke, pergi Tinder swipe left, swipe right masa iddah. Ramai-ramai buat tau. Macam mana Ustaz? Tolong jelaskan sikit apa Tinder. Dia kira macam apa tu Tinder, matchmaking punya app lah Ustaz. Kira macam dah iddah, habis orang tanya macam, habis you single? I tengah proses cerai. Habis masih dating, kita keluar sekejap lah. Okay lah, can lah. Dalam iddah tu tak boleh apa-apa pun, ada hubungan lain dengan lelaki lain ataupun dengan perempuan lain sampailah perceraian itu berlaku. Biarlah dalam proses tu dalam Quran juga sebutkan berapa kali haid barulah dia boleh rujuk balik kepada isterinya. Begitu prosesnya. Jadi supaya tidak berlakunya fitnah. Takut bila dia dah ada dalam proses iddah berlakunya perzinaan, isu itu mengandung,
nanti dia rujuk kepada suaminya nanti. Ini suami aku yang kerja. Dah jadi satu fitnah dan sebagainya. Kita tak tahu berlaku. Maka hindarkanlah perkara-perkara sedemikian. Dalam iddah tu duduk dan diam, jangan buat Tinder ke tindik ke apa. Jadi jagalah keluarga anda, insya-Allah. Apa lagi yang kita tak boleh lakukan dalam iddah tu, Ustaz? Selain daripada ada hubungan ataupun dating dan sebagainya. Ya, pertama dalam keluarga tu mereka berpisah tempat tidur, pisah bilik pisah bilik, okey. Dan bila berpisah bilik, okey, dan no more do matchmaking ke apa ke, belum boleh lagi. Ustaz, kalau pisah bilik tu, kalau seandainya isteri nak keluar terjumpa suami terserempak, kena tutup aurat lah. Macam biasa, tutup aurat kita. Maksudnya dia tak boleh lagi macam kerana suami isteri kan bebas kan. Memang betul. Ya. Jadi kena tutup aurat kita. Dalam edah tu lah. Dalam edah. Ya. Wow. Perceraian tu dah habis. Habis buat macam music video ke, happy TikTok. Ramai orang buat benda ni. Ya ke? Macam finally I'm free. Allahu Akbar. Macam nampaknya macam kata banyak tentang orang yang nak bercerai ni. Saya banyak ikuti mereka di Instagram. Kenapa? Adakah itu untuk satu kajian? Ya, sebagai kajian. Kajian. Okeylah, kajian okey. Mungkin diorang dah lepas iddah. Mungkin kita susun sajalah. Mungkin dah bulan ke-5 baru diorang dah start TikTok. Kira macam terus lah. Dah habis tempoh tu kan. Dia terus TikTok terus. Dia tak higi lagi. Saya ada satu kawan, Ustaz. Nama dia Ida. Dia mendengar podcast. Okey. Baik, maaf Ustaz. Aku tiba-tiba teringat dia kerja PA mesra, bro. Dia dengar podcast ni. Dia banyak kasih job juga. Jadi yalah, shout out lah kepada Ida. Ni tak ada kena-mena dengan Edah ke apa. Ni lagi banyak job kau dapat lah ni. Dah mesra. Kau dapat nama Ida sayang kau, bro. Baiklah. Podcast itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Nur Insan, bersempena dengan korban yang bakal dilaksanakan 3 dalam 1 di beberapa buah negara. Ingat tarikh tutupnya seminggu sebelum Hari Raya Aidil Adha. Dan kalau ada hajat untuk lakukan korban, kalau tak mampu untuk lakukan seekor, lakukan sebahagian sahaja. Semua informasi boleh anda dapatkan di www.nurinsan.sg. Dan sudah tentunya inilah peluang untuk anda melakukan ibadah 3 dalam 1, wakaf, sedekah dan juga korban. Anda boleh WhatsApp ke talian 87684688. 87684688 adalah talian WhatsApp untuk anda menempah kambing di Lombok. Katanya Lomboknya ada 3 tempat kawasan. Jadi kita berikanlah bantuan kepada mereka yang dalam kesusahan. Ya Pak, Masya Allah. Saya rasa amat terharu kerana Din telah pun menghafal nombor WhatsApp itu. Luar perlu biasa. Lihat Dan yalah, seperti apa yang kita katakan tadi, korban ini 3 dalam 1 ini, dan dana anda juga akan disalurkan kepada untuk ibadah korban. Yang kedua untuk wakaf Madrasah Percuma Nur Insan, dan juga habuan pek makanan untuk keluarga yang memerlukan di Singapura. Dan ada daripada Sahih Al-Bukhari, antara amalannya terbaik adalah untuk memberi makan kepada golongan miskin dan yang memerlukan. Allahu Akbar. Baik saudara, semua segala informasi boleh dapatkan di Instagram dan juga di Facebook. Semoga anda melaksanakan ibadah korban dengan rasa tenang dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Kami jumpa anda di podcast nombor 3 selepas ini.